Hello, nama saya Afif. Sebaru habis SPM, aku pergi bercuti jumpa orang asli. And no, orang asli tak bogel, okay? Diorang tak pakai daun sebagai baju. We're in the 21st century, Ahmad. Terdapat 18 suku kaum orang asli di semenanjung Malaysia ni. Tapi yang kami akan jumpa ialah orang batik. Sebenarnya mak aku ada research kena buat dekat Taman Negara, jadi satu family ikut sekali lah. Sebelum kita mula, aku cadangkan korang buka video ni full screen. It's more enjoyable that way. Jadi, masa on the way masuk Kuala Tahan, jalan dia memang berbengkang-bengkok. Aku rasa pening dan macam nak muntah. Dah lama tak naik kereta, okay? Bukan sebab aku lemah tau. Tambah-tambah lagi dengan adik aku buat bising, my little brother was not amused. I'm in tornado. Glub, 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 glub. I am a swimming tornado. Glub, glub, glub. Jadi sebelum kita orang masuk ke hotel, kita orang kena park kereta dekat luar sebab nak masuk resort ni kena ada 4-wheel drive sebab jalan memang tak rata. Kena masuk hutan dalam jugalah nak sampai resort ni. Yap, macam korang boleh nampak, Alphard memang tak lepas lalu jalan ni. And also, bonus clip of my brother being scared. Kami tinggal di Dance Resort. Bilik kami sebenarnya kapsul, or as my dad likes to call it, Teletubbies. Bila aku tengok kapsul ni, aku pun terkejut. Ingat benda macam ni ada dekat Jepun je. Nak kata Malaysia maju, sebab kapsul ni dekat tengah hutan. Tapi bilik dia memang menarik. Cantik juga walaupun dekat tengah hutan ni. First time ni. Pintu pun ada gap kecil. Well, darah aku type O, so nyamuk memang masuk lah. Nah, just kidding. Aku pun tak tahu aku darah apa. Ingat boleh buat lawak sikit. Petang tu kami pergi jalan-jalan sikit, tengok suasana, tangkap gambar. By the way, look at this spider. Holy crap, it's big. This is the sort of things that haunts you in your sleep. Kami main baling-baling batu, budak kecil stuff. Oh. Nampakkan hutan tu? Orang asli hidup dalam hutan tu. Nanti esok kita pergi. So how does the law address the position of the orang asli living in protected areas? So that's the research question. Malam tu kami pergi night safari. Kami naik Hilux dan bawa masuk jalan hutan. Kita orang patutnya kena pakai baju lengan panjang sebab takut nyamuk masuk. Tapi sebab kita orang lupa bawa, kita orang kena pakai tuala hotel sebagai pengganti. Adik aku memang pegang kuat gila, takut jatuh. Guide kami cakap kalau bernasib baik boleh nampak gajah. Adakah kami bernasib baik pada malam ini? Tak langsung. Kita orang jumpa beetle ni, burung hantu, musang, tu je kot. Bahaya untuk benda ni memang tak berbaloi lah. Tapi bintang dia memang lawa. Cerah gila sebab malam tu tak ada awan kan. Tapi sensor kamera tak cukup besar nak tangkap gambar. Inilah gambar terbaik yang aku boleh tangkap. Aku pasti ada setting kena buat. Tapi tempat ni tak ada lines, jadi tak boleh Google. Disebabkan tak ada apa sangat malam tu, aku rakam bayangan sendiri je untuk konten. Sedih betul. Hari seterusnya kami bangun awal sebab nak solat. Lepas tu tidur balik. Bangun balik pukul 8 kami pergi naik jati. Kami akan pergi ke 3 destinasi pada hari ini. Guide tu cakap ada jeram, so akan masuk air lah dalam bot. Tak ada air pun, penipu betul guide tu. Destinasi pertama, Kampung Dedari. Kampung ni merupakan destinasi paling dikunjungi pelancong sebelum PKP. Tapi disebabkan COVID and all that, mereka kembali ke hutan. Rumah-rumah diorang memang tradisional gila. Ingat tau, walaupun hidup mereka simple, mereka tak miskin. Diorang tak kisah sangat tentang duit sampaikan tak tahu RM10 tu boleh dapat apa kat kedai runcit. Mereka kerja semua untuk makan dan minum semata-mata. Tok Batin ni maksudnya ketua kampung. Jadi Tok Batin bercerita tentang bagaimana anak-anak pergi ke sekolah, mata pencarian dan penduduk-penduduk kampung.
Tok Batin ni comel juga kan bila dia senyum. Aku rasuah budak-budak tu dengan kasih makanan kat dia orang sebab nak tangkap gambar. Just to clarify, this is just a joke. My mum told me to say this. Alright. We say our goodbyes and off to the second destination. Holy crap, banyak gila air masuk! Destinasi kedua, Kampung Tabung. Ni kita akan belajar serba sedikit tentang orang asli. Jadi duduk elok-elok, cause class is in session, kids. Guide tu cakap gaya hidup orang asli adalah nomad. Kalau korang dah belajar sejarah tingkatan 1, korang akan tahu nomad ni maksud berpindah randah. Terdapat 3 faktor orang asli pindah kampung. Pertama, sebab dah habis makanan. Orang asli ni tak bercucuk tanam sangat, jadi mereka bergantung pada hasil hutan seperti buah, pucuk ubi, etc. Aku cakap etc. sebab aku tak tahu apa benda yang lain tu. Mereka juga giat memburu juga. Jadi bila hasil hutan ni dah habis, diorang pindah pula ke kampung lain. Bina rumah kat situ pula. Kedua, disebabkan bencana. Contoh, pokok tumbang, kebakaran. Jadi tempat tu tak sesuai dah untuk didiami mereka. Ketiga, okey, ni unik sikit lah. Orang asli pindah disebabkan kematian. Tak tahulah pasal orang asli lain, tapi orang Batik ni, mereka akan berpindah bila ada kematian sebab tak nak rasa sedih. Mereka akan tumbangkan rumah si arwah atau pembakar rumah itu. Kan kalau kita akan letak peringatan sikit tentang si arwah seperti batu nisan, simpan barang mereka, gambar. Tapi mereka tak. Mereka ni akan pastikan semua kepunyaan si arwah itu dibuang dan barang kesayangan arwah akan ditanam bersama arwah sebagai tanda hormat. Budak yang meninggal ditanamkan dalam tanah, dewasa di atas pokok. Kenapa? Sebab dewasa ni dianggap sebagai banyak dosa. Kanak-kanak tak ada dosa. Cerita dia panjang jugalah sampai tak boleh muat dalam video ini. Bangkai dewasa ni akan dimakan oleh burung dan diurai oleh alam kerana mereka percaya dalam memberi balik kepada alam. Kepercayaan mereka adalah animisme. Orang asli kahwin awal. Lelaki sekitar umur 18 ke 21, perempuan pula 14 ke 17. Ni kriteria kahwin pula. Lelaki mesti kena pandai memburu sebab nak tanggung keluarga. Selain itu, diorang kena miliki kemahiran asas seperti memanjat pokok dan menghidupkan api. Kalau lelaki tu tak ada ciri-ciri ni, dia dianggap tidak layak untuk kahwin. Speaking of which, kalau dah penuh hitam tu, kau dah boleh transfer. Maju tu. Baik abang. Romantic blow. Dapat dah calon. Calon tu dah. Ada. Lagi sikit lagi. Dah boleh dah. Panjang sikit. Call me ladies. Perempuan pula, mesti korang ingat kena pandai memasak kan? Tapi tak. Pandai masak tu penting. Tapi aspek yang paling penting adalah mereka kena pandai bina rumah. Yang korang tengok rumah-rumah tu sebenarnya isteri lah yang bina. Destinasi ketiga, Kampung Teresik. Kena jelajah bukit nak sampai ke kampung ni. Ni kosong sebab tak malam lagi. Yang korang boleh nampak penduduk-penduduk kampung yang dekat kampung sebelum ni, sebahagian daripada mereka tinggal di sini. Tapi mereka duduk sana sebab nak jemput pelancong. Yang lain pergi masuk hutan, petang nanti baru mereka pulang. Sebahagian daripada mereka datang sini untuk tidur. Solar panel, bye! Kami berborak dan bertanya-tanya pada Batin di kampung tersebut. Saya Sarina Dayang. Oh, Sarina Dayang. Petang tu kami masuk Taman Negara. Mesti korang tertanya-tanya, tak penat ke jalan banyak-banyak? Ya, aku penat. Tapi it's all about that content, bro! Kami kena seberang sungai naik bot, RM1 seorang. Kami apply untuk permit, lepas tu pergi lalu trek ke Lubuk Simpun. Trek tu nampak macam tak ada siapa lalu dalam dekad yang lepas. Like bro, serius. Ni tempat laluan dalam horror movie bila orang kena bunuh dengan gergaji. Kami pun teragu-ragu nak ikut laluan tu, tapi aku letakkan kepercayaan aku dalam GPS. InsyaAllah GPS will never fail you. Kami teruskan perjalanan lalui mining area from western movies dan akhirnya tiba di Lubuk Simpun. Ni mak tempat dia. Lubuk Simpun. Katanya boleh berenang dekat sini. Is this you can swim in it? Would you swim in this? No, it looks like I won't come.
Air macam air loji je, tapi aku pasti ni mineral colour coklat je. Aku harap lah. Teh tarik and poop. Lepas jalan, kami lepak dekat situ sekejap, tangkap gambar, lepas tu balik. Malam, makan, tidur. Hari ketiga kami ke Taman Negara. Yang kampung-kampung sebelum ni tak terletak dalam Taman Negara tau. Jadi kami ke tetian Canopy or Canopy Walkway in English. On the way ke sana, kami kena lalu laluan yang agak mencabar. Ada pokok tumbang, jalan runtuh lah. Tapi pemandangan semasa ke tetian Canopy tu sangat cantik. Memang betul-betul dalam hutan. Tapi haiwan tak nampak langsung. Mungkin aku buta kot. Yalah, aku kan rabunan. Tak ada kaitan. Laluan ni panjang juga, 1.5 km. Kami tangkap-tangkap gambar pokok sikit dan setiap kali kami tiba di kawasan yang cantik, ayah aku akan ajak semua orang tangkap gambar. Beberapa kali jugalah kita orang kena stop. Bahagian naik bukit tu memang penat. Patutnya aku pakai baju hitam. Memang nampaklah basah baju. Titian Canopy ni satu jambatan boleh tampung 4 orang sahaja. Semua terdapat 4 jambatan. Asalnya adik aku pergi dengan ayah aku. Tapi sebab jalan slow sangat, aku kena jalan dengan dia sebab aku ni jenis memaksa orang. Adik aku pegang baju aku dan ikut sambil pandang kaki aku. This is very high up. Jambatan ni semakin lama semakin tinggi. Pemandangan memang cantik gila. Tapi ada satu tahap jambatan tu lagi tinggi daripada pokok-pokok sekitar tu. Memang rasa tinggi sangat lah masa tu. Setiap langkah aku jejak memang rasa macam Canopy tu bergoyang. Ilhan lah paling takut pada masa tu. Dengan cheering daripada penonton-penonton sekitar, tiba pun kami di penghujung. Itu saja kami buat pada hari ketiga sebab pukul 2.30 dah kena check out. Aku rasa 3 hari bercuti ni sangat berbaloi, sangat menyeronokkan. Kalau korang ada masa, bolehlah ambil 2-3 hari bercuti di sini. Makanan kat sini sedap gila. Lagi sedap daripada makanan hotel kat KL. No cap bro. Bot tu datang ambil kita orang macam Call of Duty ending. I will make more videos in the future now that SPM has ended. I'll see you soon. Bye bye.